Kajian ini adalah berkaitan dengan pengaruh sikap pemandu terhadap keterlibatan dalam kemalangan di bulatan Teluk Sepanggar. Sedikit pengenalan mengenai kajian ini. Portal rasmi Kementerian Pengangkutan Malaysia melaporkan indeks kematian di Malaysia yang disebabkan oleh kemalangan jalan raya meningkat dari 7,152 kematian yang direkodkan pada tahun 2016 berbanding 6,877 kematian yang direkodkan pada tahun 2011. Peningkatan kes kematian sebanyak 275 kes ini menunjukkan bahawa isu kemalangan yang melibatkan pengguna jalan raya menjadi semakin serius dari tahun ke tahun. Di Sabah khususnya, kemalangan yang dicatatkan bukan hanya melibatkan kemalangan di jalan lurus tetapi juga di persimpangan dan bulatan. Sehubungan itu, langkah praktik perlu diambil dalam usaha mengenal pasti punca kemalangan agar jumlah kemalangan dapat dikurangkan di jalan lurus, persimpangan dan bulatan. Tertib menghampiri bulatan seperti yang telah digariskan oleh JKR menjelaskan adalah tidak wajar kenderaan dipandu laju ketika menghampiri bulatan kerana keadaan ini akan menyebabkan kenderaan tidak sempat untuk diperlahankan dan akhirnya terbabas. Namun demikian, analisis yang dilaporkan oleh Jabatan Trafik Kota Kinabalu mengenai punca tertinggi kemalangan yang berlaku di bulatan Teluk Sepanggar adalah disebabkan kenderaan dipandu laju dan terbabas. Persoalannya ialah, sekiranya pemandu kenderaan mengambil berat mengenai konsep pemanduan yang betul semasa menghampiri bulatan, pengkaji percaya kemalangan di bulatan Teluk Sepanggar yang disebabkan oleh kenderaan dipandu laju tidak berlaku. Berikut merupakan paparan statistik kemalangan yang berlaku pada tahun 2017 hingga 2019. Jumlah keseluruhan kes kemalangan yang direkodkan adalah sebanyak 66 kes dan jumlah kemalangan yang dicatatkan akibat terbabas disyaki laju mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 15 kes. Faktor utama kemalangan adalah disebabkan oleh kenderaan terbabas kerana disyaki memandu dengan laju, diikuti dengan kecuaian pemandu seperti letih, mengantuk, tidak fokus dan cuai. Pengkaji tertarik dengan laporan statistik kemalangan yang merekodkan punca utama berlakunya kemalangan di bulatan Teluk Sepanggar adalah disebabkan oleh kenderaan terbabas kerana disyaki memandu dengan laju. Amnya, kenderaan haruslah dipandu perlahan apabila menghampiri bulatan. Namun, hasil analisis kemalangan merekodkan kemalangan tertinggi yang dicatatkan di bulatan Teluk Sepanggar adalah disebabkan oleh kenderaan yang dipandu laju. Disebabkan percanggahan konsep ini, maka kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sikap pemandu dari segi had kelajuan kenderaan ketika memasuki bulatan dan mengenal pasti tahap sedar pengguna jalan raya terhadap papan tanda amaran menghampiri bulatan yang diletakkan 30 meter sebelum menghampiri bulatan. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti sikap pemandu dari segi had kelajuan membawa kenderaan ketika memasuki bulatan Teluk Sepanggar dan mengenal pasti tahap sedar pemandu mengenai keberadaan papan tanda amaran menghampiri bulatan yang diletakkan 30 meter sebelum menghampiri bulatan. Persoalan kajiannya ialah, bagaimanakah sikap pemandu dari segi had kelajuan membawa kenderaan ketika memasuki bulatan Teluk Sepanggar dan apakah tahap sedar pemandu mengenai keberadaan papan tanda amaran menghampiri bulatan yang diletakkan 30 meter sebelum menghampiri bulatan Teluk Sepanggar.
Skop kajian bagi kajian ini adalah di sepanjang jalan lurus bermula dari SESB Malawa Power Station sehingga bulatan Teluk Sepanggar. Fokus kajian ialah untuk mengenal pasti sikap pemandu dari segi had kelajuan membawa kenderaan ketika memasuki bulatan dan tahap sedar pemandu mengenai papan tanda amaran menghampiri bulatan yang diletakkan 30 meter sebelum menghampiri bulatan sahaja. Faktor-faktor lain tidak dibincangkan dalam kajian ini. Sementara itu, responden kajian terdiri daripada individu yang menggunakan jalan Sepanggar dan melewati bulatan Teluk Sepanggar sahaja. Responden adalah terdiri daripada pengguna jalan raya dari pelbagai latar belakang demografi. Berikut dipaparkan lokasi kajian. Kajian tertumpu di sepanjang Jalan 606 yang ditandai dengan warna kuning pada peta menghampiri bulatan Teluk Sepanggar. Kepentingan kajian ini diharapkan agar hasil kajian ini dapat dimajukan kepada pihak berwajib seperti Jabatan Kerja Raya JKR dan Kota Kinabalu Industrial Park KKIP sebagai salah satu usaha penyelidik dalam mengurangkan kemalangan di sekitar bulatan Teluk Sepanggar. Metodologi yang digunakan ataupun kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu dengan mengedarkan soal selidik, borang soal selidik berbentuk Google Form secara atas talian secara berangkai. Borang soal selidik ini diedarkan kepada responden kajian yang terdiri daripada individu yang menggunakan jalan Sepanggar dan melewati bulatan Sepanggar. Dipaparkan di sini ialah jadual Craigie dan Morgan 1970 sebagai panduan kepada populasi dan sampel kajian. Seperti yang kita sedia maklum, lokasi kajian iaitu Jalan Sepanggar 606 adalah merupakan jalan utama. Oleh itu, jumlah kenderaan yang melalui jalan ini dan melewati bulatan Teluk Sepanggar adalah tinggi. Menurut Umar Sakaran 1992, saiz sampel di antara 30 hingga 500 orang untuk sesuatu kajian adalah memadai. Sebaliknya, saiz sampel yang terlalu besar iaitu melebihi 500 orang boleh menyebabkan berlakunya kesilapan dalam mentafsir keputusan penyelidikan. Oleh itu, dalam kajian ini, populasi kajian yang diambil adalah seramai 500 orang. Seterusnya, penentuan saiz sampel bagi data kuantitatif ditentukan dengan menggunakan jadual penentuan saiz sampel Craigie dan Morgan 1970 berdasarkan bilangan populasi. Berdasarkan jadual Craigie dan Morgan 1970, bilangan populasi seramai 500 orang memerlukan bilangan sampel minimum seramai 217 orang. Oleh itu, dalam kajian ini, responden kajian adalah seramai 219 orang yang terdiri dari pelbagai latar belakang demografi. Borang soal selidik mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B juga bahagian C. Bahagian A adalah soalan-soalan berkaitan dengan demografi responden seperti umur, pekerjaan dan status pemilikan lesen memandu. Manakala bahagian B adalah soalan berkaitan sikap pemandu dari segi had kelajuan kenderaan ketika memasuki bulatan Teluk Sepanggar. Manakala bahagian C ialah tahap sedar pemandu mengenai keberadaan papan tanda amaran menghampiri bulatan yang diletakkan 30 meter sebelum menghampiri bulatan Teluk Sepanggar. Kesemua data-data yang diperolehi dikumpul, dianalisis dan dibentangkan. Berikut merupakan dapatan bagi demografi responden. Dapatan menunjukkan seramai 61.2 responden terdiri daripada pelajar Politeknik Kota Kinabalu, 30.1% terdiri dari lain-lain sektor dan 8.7% terdiri daripada staf Politeknik Kota Kinabalu. Dari aspek status pemilikan lesen memandu pula,
Hasil dapatan menunjukkan sebanyak 76.3 responden memiliki lesen memandu dan 23.7 tidak memiliki lesen memandu. Sementara itu, untuk bahagian umur, majoriti responden iaitu sebanyak 42.9% berumur di antara 20 tahun hingga 30 tahun, diikuti 27.9% berumur kurang 20 tahun, 16.9% berumur di antara 31 tahun hingga 40 tahun, 9.1% berumur di antara 41 tahun hingga 51 tahun dan 3.2% berumur melebihi 50 tahun. Dapatan kajian untuk bahagian A bagi had kelajuan kenderaan memasuki bulatan Teluk Sepanggar pula mendapati 65.2% responden tidak memandu pada kelajuan melebihi 70 km per jam. Manakala 34.8% bersetuju mereka memandu pada kelajuan melebihi 70 km per jam pada jarak 250 meter menghampiri bulatan. Berikut merupakan taburan dapatan kajian untuk kelajuan melebihi 70 km pada jarak 250 menghampiri bulatan. Untuk bahagian C, iaitu tahap sedar pengguna jalan raya mengenai keberadaan papan tanda amaran, 53.9% pengguna jalan raya tidak menyedari papan tanda amaran yang diletakkan pada jarak 30 meter sebelum melalui bulatan Teluk Sepanggar. Manakala 46.1% pengguna jalan raya menyedari papan tanda amaran diletakkan pada jarak 30 meter sebelum melalui bulatan Teluk Sepanggar. Berikut merupakan taburan yang dijelaskan menggunakan carta pie untuk papan tanda amaran, kesedaran pemandu tentang papan tanda amaran yang diletakkan pada jarak 30 meter sebelum melalui bulatan Teluk Sepanggar. Perbincangan untuk kajian ini dapatlah dikatakan bahawa disebabkan jalan Sepanggar ini adalah merupakan laluan utama ke lokasi-lokasi tumpuan, maka adalah rasional sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di laluan ini. Kenyataan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Wan Muhammad Taufik 2015 dan juga May, Cook and Hall 1984. Hasil dapatan menunjukkan sebanyak 76.3% responden memiliki lesen memandu yang sah, manakala 23.7% memandu tanpa lesen. Keadaan memandu tanpa lesen ini mengundang risiko kemalangan yang tinggi. Ini adalah kerana mereka yang tidak memiliki lesen memandu dikategorikan sebagai belum layak untuk memandu kenderaan di atas jalan raya. Sementara itu, bagi pemandu yang mempunyai lesen memandu yang sah pula, tidak bermakna mereka bebas dari kemalangan. Mereka juga cenderung untuk terlibat dengan kemalangan sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan jalan raya. Dapatan kajian turut menunjukkan majoriti responden iaitu sebanyak 42.9% berumur di antara 20 tahun hingga 30 tahun. Menurut kajian sebelum ini yang dilakukan oleh Hamza, Jason dan Salvador 2019, usia pemandu juga memainkan peranan utama dalam pengalaman pemandu. Selain itu, pemanduan secara agresif adalah berbahaya dan boleh memudaratkan pemandu lain. Bagi had kelajuan kenderaan memasuki bulatan Teluk Sepanggar pula, 65.2% responden tidak memandu pada kelajuan melebihi 70 km per jam dan 34.8% bersetuju mereka memandu pada kelajuan melebihi 70 km per jam pada jarak 250 meter menghampiri bulatan. Sungguh pun nilai 34.8% ini kecil berbanding 65.2%, namun peratusan yang kecil ini mampu menyumbang kepada kecenderungan berlakunya kemalangan di bulatan akibat tidak sempat untuk memperlahankan kenderaan.
Sementara itu, peratusan tidak menyedari keberadaan papan tanda amaran menghampiri bulatan yang diletakkan 30 meter sebelum menghampiri bulatan. Ini cenderung untuk menjadi punca utama kenderaan terbabas di bulatan akibat memandu laju dan tidak sempat untuk mengawal dan memperlahankan kenderaan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa laporan statistik kemalangan pada tahun 2017 hingga 2019 yang merekodkan terdapat 66 kes kemalangan yang berlaku di bulatan Teluk Sepanggar adalah disebabkan oleh kenderaan terbabas kerana disyaki memandu dengan laju adalah wajar. Antara faktor-faktor yang dikena pasti ialah faktor tingkah laku pemandu dan ciri-ciri pemanduan. Dari aspek etika, analisis mendapati terdapat 23.7% responden memandu tanpa lesen. Manakala bagi faktor tingkah laku, analisis mendapati 34.8% pemandu yang memandu pada kelajuan melebihi 70 km per jam pada jarak 250 menghampiri bulatan. Nilai peratusan yang direkodkan ini perlu diambil serius kerana faktor ini mampu menyumbang kepada kecenderungan berlakunya kemalangan di bulatan. Selain itu, 53.9% pemandu di jalan tersebut tidak menyedari keberadaan papan tanda amaran menghampiri bulatan yang menjadi punca utama kenderaan terbabas di bulatan. Ini adalah disebabkan pemandu memandu laju dan tidak sempat untuk memperlahankan kenderaan dan akhirnya terbabas. Selain faktor tingkah laku, faktor umur turut mempengaruhi keterlibatan kemalangan di bulatan. Analisis menunjukkan majoriti pemandu berumur di antara 20 tahun hingga 30 tahun. Ini dibuktikan melalui kajian terdahulu yang menyatakan usia pemandu memainkan peranan utama dalam pengalaman memandu dan mempengaruhi ciri-ciri pemanduan. Kesimpulannya, sungguh pun buku panduan rasmi edisi ke-9, Teori Memandu Peringkat Asas Tertib Kenderaan Menghampiri Bulatan menjadi rujukan asas pemanduan, namun kemalangan masih berlaku di bulatan. Pengkaji percaya sekiranya pemandu mengambil berat mengenai had kelajuan kenderaan ketika menghampiri bulatan dan sedar tentang keberadaan papan tanda amaran menghampiri bulatan yang diletakkan 30 meter sebelum menghampiri bulatan Teluk Sepanggar, isu kenderaan terbabas di bulatan Teluk Sepanggar disebabkan kenderaan dipandu laju tidak berlaku. Sekian, terima kasih.